Tan Sri, terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri, kita sedia maklum bahawa kerajaan sekarang berhasrat untuk melihat yang memacu pertumbuhan ekonomi adalah sektor swasta. Dari jawapan yang berhormat Timbalan Menteri tadi, bolehkah kepada Dewan dimaklumkan dari sejumlah angka pelaburan awam dan swasta yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk tahun 2010, berapa sebenarnya yang betul-betul take off, ya, yang flashnya berapa, yang betul-betul menjadi, ya, sebab yang cabaran terbesar ialah to translate all this announcement into outcomes and look into a tangible growth. Itu yang sebenarnya kita nak tahu, ya. Daripada X numbers of daripada sejumlah bilangan pelaburan, jumlah pelaburan tahun 2010 tu, bolehkah diberitahu berapa sebenarnya yang tak menjadi, berapa pula sebenarnya yang menjadi untuk tahun 2010, begitu juga untuk tahun 2011. Walaupun Timbalan Menteri sebut ini yang committed investment. Dia boleh jadi commit bila dia tanda tangan MOU, dia commit bila dia pledge. Tapi yang kita nak tengok ialah actual investment, ya, actual ni yang betul-betul menjadi, ya, di bawah sana. Jadi atas dua kategori itu, bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri kongsi dengan Dewan? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, kepada soalan rakan saya ni, detailnya saya tak adalah, mungkin boleh disampaikan secara bertulis. Tetapi untuk makluman Yang Berhormat, dalam 2010 first half, pelaburan yang kita dapat FDI, Foreign Direct Investment, adalah 12.1 bilion. Tapi dalam masa yang sama tahun ini, first half 2011 ini, jumlahnya adalah 21.2 bilion. Peningkatan sebanyak 76% kerana ada inisiatif ETP ini. Dan untuk makluman yang berhormat, proses yang kita buat untuk menilai, ya, dan memantau perkembangan inisiatif ini, pelaburan ini, saya setuju. MOU bukan menunjukkan ada pelaburan sebenar. Okey, pelaburan sebenar itulah yang dikatakan committed tadi, setelah mereka memberi komitmen yang sama. Dan setiap minggu ada steering committee bagi 12 sektor ni, akan melihat setiap satu dan mesyuarat bersama dengan syarikat-syarikat yang telah memberi komitmen bagaimana ukuran ataupun kejayaannya. Maka setiap tahun PM Perdana Menteri telah memberi, aku janji bahawa beliau akan membuat report card KPI dia seperti yang dibuat untuk GTP. Maka itulah yang disebutkan, baik, akan diumumkan pada suku pertama 2012 ETP Annual Report. Maka saya minta supaya Yang Berhormat tunggulah untuk ini, suku pertama 2012 akan keluar laporan tahunannya. Terima kasih. Tan Sri. Tan Sri ini. Sila, Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Yang Budiman. Saya terus mahu Timbalan Menteri menerangkan, sementara kita mengiktiraf pertumbuhan adalah penting, ya, sementara kita mengiktiraf pertumbuhan adalah penting, bukan saja untuk, ya, merancangkan kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi pada waktu yang sama kita juga, ya, perlu memerhatikan tentang investment dan quality investment. Apa yang jarang kita dengar adalah hubungan ketika kesemua program-program ETP dan EPP sini, Tan Sri Yang Di-Pertua, akhirnya apakah ia akan dapat melonjakkan dan membawa kepada peningkatan income per capita. Dua perkara yang berbeza yang telah pernah kita saksikan, Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam gelombang pertama besar-besaran hampir satu dekad, ya, mantan Perdana Menteri memacu pertumbuhan tetapi tidak menyaksikan, ya, peningkatan per kapita rakyat. Di sini kita akan mengulangi kerja yang sama. Andainya kalau hanya pertumbuhan yang dipacu, ya, kita boleh bercakap tentang the deluge of EPP's project dengan izin, tetapi andainya, ya, ia tidak membawa kepada pendapatan per kapita negara yang mesti bersangkutan dengan value added knowledge based industries
bukan balik kepada isu hanya apa yang dikatakan sebagai the bolt and nuts of construction industries. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, saya bertanya sekali lagi, dapatkah kementerian, dengarlah Arau, kalau tidak boleh jawab, dapatkah menteri dan kementerian memastikan tatkala pacuan ETP dan EPP ini dibuat, ia berakhir dengan peningkatan pendapatan rakyat dan tidak hanya kembali kepada pengkayaan kronis semata-mata. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, walau apa hal pun, kalau Yang Berhormat Kuala Selangor tu bangun dan tanya soalan, saya dengar Tan Sri, kerana beliau seorang intelektual dan saya sangat terima dia punya konsep. Tapi yang ayat terakhir tu merosakkan segala. Sayang, Yang Berhormat, janganlah terbawa-bawa dengan cara macam tu. That is not our culture. Please. Tan Sri, saya balik kepada persoalan Yang Berhormat. Tan Sri, Tak payahlah prove me wrong all these donkey years. Ni pandai cerdik tadi Yang tak Berhormat, juga. 50 juta feedlot You're not that quality. You're not that quality. You're higher than that. Baik, Tan Sri, yang pertama, quality investments. Saya setuju bahawa sebarang pelaburan dan pembangunan ekonomi mesti mempunyai kesan terhadap income per capita. Dan itu denyutan dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara dan model ekonomi baru. 4 jenis pembangunan ekonomi yang telah dirangkakan untuk Malaysia sejak tahun 60-an. Maka jurang itulah yang perlu kita, itu sebab high income. 15 tadi yang saya katakan, 15,000 US. Maka kita tak boleh mewujudkan dengan cara tiba-tiba gitu, kerana environment 10 tahun yang lalu berubah. Environment sekarang berbeza. Gelora yang berlaku di barat dan yang berlaku di Thailand baru-baru ini, banjir, dan Jepun tsunami telah memberi kesan yang mendalam. Maka kita terpaksa hidup dalam ekosistem sebegitu. Itu perlu diakui. Yang Berhormat perlu akui. Dan kita pastikan bahawa projek-projek yang dilancarkan baru-baru ini bukan saja melihat sektor-sektor yang penting seperti yang dikatakan tadi, niche markets. Kalau tidak, kita tak boleh compete, kita tak boleh bersaing di persada dunia. We are no more a middle class nation dengan izin. Kita dah peringkat atas dah, we are going towards high income. Maka terpaksa kita cari jalan dalam 12 sektor itu. Tinggalkan 11 Greater Kuala Lumpur tu. Yang 11 itu electrical electronics, manufacturing, small and medium enterprises, communication, kita perlukan niche. Maka kita ke sana itu dengan cara ini. Kalau kita masuk pasaran begini, kita kena upgrade kita modal insan. Modal insan untuk prepare, untuk menyediakan diri mereka untuk menyahut cabaran-cabaran ini. Kalau tidak, competitiveness kita hilang. Orang cari tempat lain, Indonesia, Thailand, Cambodia. Maka saya nak tanya satu saja sebelum saya undur diri, Tan Sri. Sejauh manakah rakan-rakan saya telah memberi sumbangan kepada FDI? Sejauh manakah mereka telah berkecimpung dalam agenda ini? Tetapi janganlah, it's go beyond. Saya akan jawab. Yang Berhormat Kuala Selangor, Saya akan jawab tatkala kita menjadi menteri nanti. mertabatkan Terima kasih. diri. Mertabatkan The diri. human capital is the Mertabatkan greatest diri. bottleneck. Jangan terlibat dalam isu picisan. Tan Sri, Human dua-dua. capital. Kita akan jawab ketika jadi menteri nanti. Yang berhormat Tuan Muhammad Nasir